Tu headline lain mana? Inilah sebabnya kenapa saya tak nak buat kelas online. Polymer request for online but sekarang 5 orang je masuk kelas. So, tolong panggil kawan-kawan masuk cepat sikit. Saya tunggu 5 minit lagi 9.15 kita start. Dah buzzer masa 15 minit. Aishwarya ada? Fatin ada? Ada. So far suara saya jelas ke putus-putus? Jelas. Slide nampak? Nampak. Okay. Seminit lagi kita tunggu. Sorry untuk yang lama dah masuk tapi kena tunggu. Macam tak ada penambahan je 53 orang je ni. Full semua dah full ke? Sebab saya nak tengok. Okay. Okay, kita boleh start ke kan? Ke seminit lagi? Doktor, slide tak nampak. Slide tak nampak. Okey, nampak dah doktor. Okay. Siapa lagi tak nampak? Okay, so far macam mana untuk FYP? Semua okey ke? Okey. Okey. Untuk bahan, jangan lupa you all punya presentation adalah pada minggu ke-9.
Rasanya Dr. Salmi dah keluarkan senarai nama untuk examiner dengan panel untuk Viva kan? Dah. Okay. Ada yang tak dapat lagi? Ke ada yang tercicir nama? Ada. Semua settle Semua dah dapat examiner Okay, kalau macam tu kita start lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So today kita akan seminar pasal metodologi dengan expected result. So saya tak nak sentuh pasal saya just nak sentuh sikit je lah pasal method dengan expected result yang perlu awak tulis dalam you punya thesis. So kita go through untuk teori dululah. So what is the research methodology? Boleh dengar ke suara saya? Slide nampak Boleh nampak. Okay. Is defined as a highly intellectual human activity used in the investigation of nature and matter and deals especially with the manner in which data is collect, analyze and interpret lah. So dia adalah a systematic study defining a problem, formulating a hypothesis, collecting analyze data dengan kita buat conclusion lah lepas tu. So tujuan kita buat ni adalah untuk apa? Method kita buat apa? So untuk method ni dia answer these two main question lah. Bagaimana kita nak collect data ataupun kita nak generate dan macam mana kita nak analyze lah. So dalam kata lain, bagaimana you nak dapatkan result you. So kenapa kita perlu untuk explain how kita macam mana, kenapa kita perlu explain bagaimana kita dapatkan result kita. Contohnya awak buat SRD, awak buat SEM, awak buat FTIR, awak buat TGA, DTA ke, SEM ke, kenapa perlu awak mention bagaimana prosedur awak buat? Kenapa? Izzat? Ada ke? Muhammad Izzat? Kenapa awak perlu explain bagaimana awak buat sesuatu prosedur tu? Izzat ada tak? Sebab nak tunjuk yang kita buat projek tu. Kita faham projek tu. Bukan kita faham. Satu lagi, bila kita bagi tahu method bagaimana kita gunakan supaya satu orang lain boleh tengok bagaimana kita buat untuk apa? Tujuan apa? Untuk comparison lah. So contohnya macam awak duduk baca journal kan, awak tengok method dia buat macam mana tu kan. So awak mungkin perlukan detail dia untuk awak follow bagaimana awak nak buat kan. So macam tu juga bila kita buat kita punya, kita kena buat bagaimana kita method yang kita guna tu kita kena bagi sedetail yang boleh supaya orang lain boleh follow. Okay. So antara reason dia adalah method affect the result. Information on how the data is collect help the reader to evaluate the validity and reliability of your research and conclusion you conclude in your research lah. So reason number 2, often there are different method that we can use to investigate a research problem. Your methodology should make clear the reason why you choose a particular method or procedure. Contohnya macam ni, dia buat apa? Kalau awak tengok gambar ni, dia dua method yang berbeza tapi untuk dapatkan benda yang sama lah.
So number 3, the reader want to know that the data was collected or generated in a way that is consistent with accepted practice in the field of study lah. Contohnya kalau awak tengok ni nak ukur dia punya apa? Gambar ni dia apa ni? So yang mana lagi reliable? Gambar nombor 1 ataupun gambar nombor 2? Nombor 1. Kenapa? Sebab lebih accurate. Betul. So maksudnya kita punya method dalam kita punya research pun kena macam tu lah. Maksudnya kita kena pilih dan kita kena pilih untuk kita buat kita punya eksperimen tu data dia konsisten dan accepted untuk practice lah. Okay. So the methodology should also discuss the problem that we were anticipated and explain the step taken to prevent them from occurring and the problem that did occur and the way their impact was minimized. So untuk reason number 5, in some case it is useful for other research to adapt or replicate your methodology lah. Macam saya cakap tadi, maksudnya supaya ia berguna untuk orang lain follow kita punya research lah. So common problem ni adalah irrelevant detail, unnecessary explanation of basic procedure dengan problem blindness lah. Maksudnya masa kita nak tulis method ni, awak tak perlu tulis benda yang irrelevant detail apa unnecessary explanation. Contohnya macam awak nak untuk awak nak tulis untuk buat SEM kan, awak tak perlulah SEM tu secara detail yang okay SEM untuk apa tu, benda tu adalah basic benda yang orang lain dah tahu. Jadi kita kena tulis benda yang lagi spesifik yang menjurus kepada penyediaan sampel ataupun sampel kita tu dinilai ataupun dianalisis. So yang sebab kita, you are not writing a how-to guide for beginners. So your reader will be people who have a level of expertise in your field and you can assume that they are familiar with basic assessment lah. So maksudnya selalunya untuk method ni kita tak perlu letak detail-detail yang irrelevant detail lah ataupun unnecessary explanation of basic procedure. Our data. So do not ignore significant problem or pretend they did not occur. So often record how you overcome obstacle can form an interesting part for the methodology lah. And means you can also give a rationale for certain decision plus a realistic view of using method you choose. Yang ni untuk kita how to select and appropriate methodology lah. Okay, ni attendance untuk hari ni. Semua dah scan ke? Belum lagi. Cepat, saya nak next slide dah. Okay, boleh Okay, untuk research ni dia ada a few lah. So untuk in analytical research, on the other hand, the researcher has used fact or information or variable and analyze this to make a critical evaluation of the material lah. So kita kebanyakan kita buat experimental research kan? Ke ada yang buat design of experiment? Ataupun semua masuk lab? Ada yang tak perlu buat lab tak? Hanya menggunakan software sahaja? Ada. Ada? Siapa yang buat? Tajuk apa awak buat? Electric and magnetic. Tapi maksudnya awak tak buat lab lah? Tak doktor. Okay.
Okey, untuk eksperimen punya prosedur ni, selalunya kita akan nak buat conduct the eksperimen tu kita selalu macam mana? Kita akan select and define of the problem, kita akan select of research plan, execution of the research plan, selection of valid and reliable instrument, analysis of data, report the finding lah. So untuk eksperimental punya design ni, dia selalu 4 punya, there are 4 key step in designing an experiment lah. Okey, untuk method selection ni, the method selection of research proposal contain detail about how you will conduct your research. It include your study design, the methodology and method that you plan to use, as well as your work plan lah. So, dia adalah activity that you plan to undertake to complete your project. So the method section of research proposal must contain all the necessary information that will facilitate another research to replicate your research lah. Untuk method ni, awak kena buat dia supaya kena masukkan necessary information supaya other research boleh replicate your research lah. So this section provide a clear and organized overview of research design, participant, data collection, variable, procedure, data analysis, ethical consideration and limitation. So adjust the detail based on specific requirement and nature of your research proposal lah. So ni contoh-contoh yang okay, untuk proposal, macam mana kita nak tulis? Apa beza untuk proposal dengan real punya thesis? Apa beza dia? Untuk method. You order start tulis kan sekarang? Untuk method ni, untuk proposal maksudnya you cadangkan dia punya method kan? So, dari segi grammar macam mana? Present tense. So, selalu ayat dia macam mana? Will be. Will be. So, ni contoh yang saya ambil daripada thesis senior awak lah. Awak rasa yang mana betul? Ke dua-dua betul? Ni untuk microstructure. So, awak tengok kat sini ni yang saya kata tadi, kita kena buat dia precise dan tak perlu masukkan unrelevant data ataupun basic untuk contoh yang macam untuk SEM kan. Awak tak perlulah cerita SEM tu macam mana apa-apa, tapi awak terus kepada preparation of sample, awak masukkan dia punya apa? Jenis machine. So macam ni kata kan, scanning, electron microscope and it depend pada awak punya projek lah. Kalau awak guna SEM ke optical ke, yang ni contoh dia buat apa? Dia guna scanning electron microscopy dengan optical microscope kan, untuk tengok microstructure and morphology of the sample. So dia masukkan juga, dia bagi tahu SEM tu jenis apa. And then dia bagi tahu before nak tengok SEM tu dia buat apa? Dia buat sample preparation kan. Dia polish dulu sample. So ini depend kepada projek. Ada setengah projek dia just sample dia. Contoh untuk polimer, kalau kita nak tengok fracture punya surface, kita just apa? Kita kena buat apa? Kita kena budak polimer dia kat sini. Ataupun siapa-siapa yang buat projek polimer.
Contohnya sampel kita lepas tarik, dah patah, kita nak buat SEM. So macam mana kita nak buat dia? Nak tulis dia macam mana? Tak ada buat polimer punya projek? Semua tak ada yang buat polimer ke kat sini? Hilang, semua hilang dah. Polimer komposit. Siapa yang buat SEM lah? Macam mana awak nak buat sampel? Ya, untuk fracture punya surface. Tak ada idea. Ada idea. Okey, kalau polimer selalunya macam mana? Dia kena coating tak? Kena. Lepas patah, dia tak perlu buat apa-apa kan? Maksudnya dia tak perlu nak kena grind ke apa. Kita nak tengok dia punya fracture punya surface kan? Lepas tu, polimer kena coating tak? Nak tengok SEM? Perlu. Kena coating kan? So, coating dulu maksudnya dekat awak punya method tu awak kena mention lah. So, macam tu example were then cover with a coating of platinum to make them conductive. So maksudnya kalau sampel yang tak perlu coating, awak tak perlulah mention kat situ. Tapi sampel yang kena coating, awak kena bagi tahu. So itulah prosedur-prosedur yang awak kena masukkan dalam untuk method punya. Contoh apa lagi? Okay, ini contoh untuk chemical composition lah. So kalau macam ni, dia kata dia send kat UMP kan? Kalau kata yang sepatutnya, macam mana kita kena masukkan prosedur dia? Okay, apa lagi contoh-contoh yang awak nak ni? Ni tengok dia buat untuk mixing modification of pump slush lah. Tapi awak kena tengok juga untuk proposal dengan untuk thesis. So yang ni saya dah campur, saya tak sure saya ambil yang mana ni. Maksudnya kalau macam ni awak kena detail lah macam mana awak nak campurkan, awak nak modify pump slush ni macam mana, awak kena campur dengan apa. So untuk gambar pun sama. Rasanya kalau macam untuk mesin SEM ke SRD yang memang common punya mesin, awak tak perlu masukkan. Tapi it depend to you punya apa? Depend you punya creativity lah macam mana awak nak buat awak punya method ni. Okay, ni dia buat untuk water contact angle measurement lah. So dia bagi tahu dia guna macam mana nak buat benda tu. So lepas tu dia guna kamera jenis apa untuk tangkap image untuk water droplet lah. Lepas tu dia bagi tahu juga dia guna contact angle data ni, dia guna image J untuk analyze. So dia bagi tahu lah. So inilah contoh-contoh dia. Okay, untuk method ada nak tanya lagi ke?
Ke tak clear apa yang saya cakap? Doktor, kalau macam size sample untuk tensile kan, just mention ISO je ke? Just mention sebab selalu untuk tensile kita dah ada standard dia kan. So kalau awak mention standard polymer ke metal ke, so dia dah ada standard dia. Contohnya macam untuk polymer, awak guna apa? D638 kan? So D638 dia ada banyak ni, type berapa? C ke apa, so dekat situ memang dah ada dia punya standard punya measurement. Clear? Boleh ke? Clear. Okay, ada yang nak tanya lagi untuk method? And then lagi satu, pemilihan untuk method ni awak kena reflect awak punya objektif lah. So maksudnya bila awak cakap awak nak contoh, sebagai contoh saya bagi contoh satu objektif to study mechanical properties of blah blah blah. So maksudnya bila awak kata awak nak check mechanical properties, so testing kena relevant to mechanical testing lah. Jangan awak kata objektif awak nak check mechanical tapi awak pergi buat testing electrical. So dia tak menjawab awak punya objektif. Maksudnya sekarang ni method awak kena sequel dengan awak punya objektif. Okey, untuk thesis kita ni maksudnya sekarang ni kita ada problem statement kan. Problem statement adalah masalah yang awak nak selesaikan. So relatekan dengan objektif. Objektif ni adalah benda yang awak nak selesaikan tadi. Dan method adalah prosedur yang awak buat untuk capai objektif awak. So awak kena tengok balik objektif awak untuk buat method. Kalau awak kata awak nak tengok mechanical property, so method kena relate dengan objektif lah. Okey. Dan sekiranya untuk proposal awak ada masukkan certain testing tapi pada untuk thesis nanti awak tak buat benda tu, awak kena remove dia lah daripada awak punya method tu. So maksudnya kalau sekiranya sepanjang awak dah settle proposal, awak dah hantar untuk SEM 1, tapi tiba-tiba testing tu tak berkenaan. Jadi untuk penghantaran yang last tu awak kena remove lah untuk yang tak masuk tadi tu. Untuk cara penulisan awak boleh check balik dengan thesis senior awak yang dapat grade yang okey lah. Sebab untuk method ni terpulang kepada awak punya research. Okey. Okey ke? Kalau okey saya nak pergi ke expected result. Ada yang nak tanya? Lagi satu, untuk testing yang jarang dibuat oleh orang, kalau boleh awak bagi sedetail yang boleh lah berkenaan dengan prosedur cara awak buat. Supaya orang lain boleh faham apa yang kita buat. Lagi satu, saya nak ingatkan masa awak tulis method ni, awak kena semua ada dia punya Gantt chart kan. Awak ada awak punya apa tu? Step 1 nak buat apa, step 2 nak buat apa, step 3 nak buat apa. So masa tulis method awak kena follow the step lah. Jangan contohnya macam awak letakkan
benda yang akhir di depan method. Maksudnya awak kena follow the step lah. Maksudnya yang mana dahulu didahulukan. Macam contoh. Contohnya macam untuk awak buat mechanical testing, contoh awak buat tensile test, lepas tu awak buat fracture surface, awak tengok dia punya SEM untuk microstructure, SEM untuk fracture surface. Maksudnya untuk prosedur pun awak kena ikut step lah. Maksudnya awak terangkan dulu pasal mechanical properties, lepas tu baru awak terangkan pasal SEM. Sebab dia kalau boleh kita follow dia punya flow lah, A to Z. Supaya orang baca pun orang tahu, okay ni mechanical testing. Lepas tu macam untuk prosedur awak buat pula, contoh awak nak buat composite, maksudnya awak kena apa, mixing dulu. Lepas tu awak buat dia punya composite, lepas tu baru awak testing, kan? So kat atas sekali adalah material lah. So you start with the material, and then you start with the preparation of the sample, and then you go with the testing and then analysis lah. So analysis is depend to your project, sebab setengah analysis memerlukan software ataupun detail yang penting, jadi you kena masukkan juga dalam you punya method. It's depend to project. So far okay, ada yang tanya soalan ke untuk method? Kalau tak, saya nak proceed ke expected result. Okay Ke semua dah lena dah ni? Okay. Okay, untuk expected result ni, dia ada anticipated outcome. So the predicted finding or outcome of a study based on research hypothesis or research question lah. It serves as a guide for designing experiment or study, providing a framework for research process. So dia ada testable prediction, often expressed as testable statement that suggest a relationship between variable or make a specific claim about the phenomenon being studied. So, subject to uncertainty, recognize that research involves inherent uncertainties and actual result may differ from initial expectation. So maksud sekarang ni, expected result adalah result yang awak expect berdasarkan kepada hipotesis ataupun research question yang awak dah buat lah. Ni cara kita ni. So satu, kita start with clear hypothesis. So kita begin by stating your research hypothesis or question. Clearly define the variable involved and the relationship you expect between them lah. So be specific and quantitative. Use specific and quantitative language to describe your expectation. If your hypothesis involves numerical prediction, include this in your expected result. So dia kena align dengan you punya research design lah. So ensure that your expected result align with the methodology and design of your study. Consider the measurement variable and statistical analysis you plan to use. So awak use clear and concise language. Okay.
Okay, kita tengok sebagai contoh lah. Kalau contoh objektif kita to study the mechanical properties of UHNWPE or dolomite composite. So, kalau awak tengok kita punya objektif ni adalah nak test mechanical properties kan? So, untuk expected result, dia may include finding related to the various mechanical characteristic of the material lah. So, sebagai contoh dia, contoh kalau awak buat tensile strength, so kita macam ni, kita kalau tensile strength, apa? Bila awak awak buat composite, so sebagai contoh dia, kita expect that the tensile strength of the composite demonstrate increase ke decrease to the incorporation of dolomite lah. Ataupun kalau untuk ni contoh-contoh je lah, tapi it depend kepada awak punya objektif lah. Untuk yang ni pula, kalau contoh untuk fracture strength ni, the fracture strength is expect to as result of synergistic effect between UHNWPE dengan dolomite lah. Maksudnya untuk expected result ni, awak kena tulis berdasarkan kepada, contoh kalau awak ada 3 objektif, maksudnya awak kena terangkan ketiga-tiga objektif tersebut. Faham tak macam mana nak tulis expected result ni? Okay. Tadi saya kata method awak kena reflect kepada objektif kan? So, untuk result pun sama. So, result adalah berdasarkan kepada objektif dengan method yang awak buat. Kalau awak buat mechanical properties, maksudnya expected result awak kena berkenaan dengan mechanical properties lah. And then macam kita buat hipotesis lah. Bila awak nak buat research tu, contoh awak kata awak nak campurkan bahan A dengan bahan B untuk improve the properties. Jadi awak punya expected result adalah bila awak campur A dengan B, dia akan improve lah that properties. Okay. Clear tak untuk ni? Ada nak tanya? Kalau macam tu doktor, macam saya lah kan kena buat comparison composite dengan yang ni lah. So maksudnya kena ada 2 sampel lah doktor. Satu untuk composite, satu untuk yang normal. Ya. Okay. Sebab kalau tak macam mana awak nak bandingkan antara yang normal dengan yang composite, maksudnya yang single punya bahan dengan yang ada campuran. Jefferson, ada tak? Awak punya objektif apa? Ke tak ada? Ke ada siapa-siapa nak bagi contoh dia punya objektif? Kita try buat dia punya expected result dengan method apa yang perlu dimasukkan. Lee Yong Sean, ada? Ada. Okay, you buat projek apa? Saya buat yang polymer composite punya. Apa dia? Polymer composite. Ya. So, one of your objective apa? Kejap. Okay. Okay, so one of my objective
is to investigate the effect of the different failure surface area on graphene and graphite nanopellet on the mechanical properties of polystyrene conductive composite. Maksudnya kena buat mechanical properties dalam tensor. Okay, so maksudnya mechanical property sebab tadi you buat apa? Sampel apa tadi? Sampel yang matrix tu polystyrene, hilar tu graphite. Graphite. So awak nak tengok dia punya antara graphite dengan tu macam mana lah kan? So method awak kena buat Mechanical testing. mechanical testing. So awak expect macam mana kalau untuk expected result? I rasa yang Kalau mechanical testing you nak buat testing apa? tensor. Tensile. Ya. So daripada tensile apa yang you boleh dapat? Antara yang ni dua, yang satu tu dia paling bagus untuk tensor. So you boleh cakap lah untuk expected result which one is better, kenapa? You will rujuk sebab kita boleh cakap lah this thing yang mana lagi tinggi berdasarkan daripada kita punya pembacaan literature lah. Okay. Boleh? Selain Okay. pada tu you cakap juga daripada mechanical expected result lain yang boleh you cakap adalah you boleh masukkan juga berkaitan dengan SEM lah untuk fracture surface punya result. Okay. Okay. Ya. So you clear ke untuk buat expected result? Yang lain okay? Sebenarnya untuk expected result ni berdasarkan kepada hipotesis yang kita buat lah. Maksudnya contoh kita nak check maksudnya electrical ke apa, maksudnya dari situ kita boleh expect kita punya result lah. Untuk penulisan dalam thesis untuk FYP1, awak tak perlu masukkan data-data research orang lain yang banyak tu. Cuma jadikan dia sebagai rujukan. Bukannya awak masukkan result orang lain dalam tu. Macam tu. You kena masukkan, you kena tulis berdasarkan kepada you punya objektif, apa yang you expect dan you boleh quote lah daripada references mana yang you baca. Tapi you tak perlulah you nak senaraikan dia punya whole thesis ataupun whole paragraph kat situ. Okay, clear ke? Okay. Ada nak tanya lagi tak? Inas ada? Ada. So awak punya objektif apa? Ini sebab projek apa? Sekejap tu. Okey, untuk sementara Inas cari dia punya objektif, untuk kita punya research, research kita adalah benda, masalah ataupun problem yang kita nak selesaikan lah kan. So, untuk objektif dia adalah apa yang kita nak capai. Untuk method adalah prosedur yang kita buat supaya kita capai objektif kita. And then
expected result adalah prediction ataupun result yang kita expect akan dapat daripada prosedur kita tadi. Tu dia punya sequel dia. So awak kena tengok balik awak punya projek tu berdasarkan benda itulah. Tajuk awak, problem statement awak, objektif, method dengan result. Kalau awak kata awak nak electrical, maksudnya method awak kena kepada electrical. Jangan pula awak kata awak nak check electrical tapi awak buat mechanical punya prosedur. Macam tu. Okay, dah dapat dah Inas? Awak punya objektif apa? Tak perlu detail, cuma bagi tahu je awak nak buat apa. To improve the properties of bridge, such as compressive strength and water absorption. Water absorption. So Absorption, maksudnya sorry. mechanical properties lah awak nak buat. Yeah. So mechanical properties awak nak buat apa? Tensile. Tensile. So awak punya sampel tadi apa? Rice husk. Rice husk dengan? Awak punya sampel apa? Rice husk dengan apa? Rice husk saja. Rice husk saja. Ha. Komposit ke apa? Komposit dia. Awak punya tajuk apa? Saya nak tengok balik. Rice husk based as building. Okay. Faizul Cik Pa punya tajuk ke? Tak. Dr. Muhabatul. Okay. Nanti awak jumpa saya boleh? Okay. Sebab saya rasa awak ada salah faham sikit kat situ. Tak apa. Siapa lagi? Saya panggil rawak kita tengok Kelas kita 2 jam kan? Faizul mana Faizul? Ada. Okay, awak objektif awak apa? Objektif saya Ishak ni Ishak. Ishak tak ada tak masuk kelas saya ni. objektif saya nak investigate tentang physical properties of SNCU dengan Tak dengar, kuat sikit. Sekejap. Saya type lah. Type tak apa, boleh? Ishak mana Ishak? Okey, kalau ada yang tak jelas untuk method dengan expected result, you boleh jumpa personal dengan saya lah. Povin? Yes, madam. You punya objektif apa? Tak perlu detail, just Define roughly. mechanical and physical property of polyurethane nanocomposite. Okay, kalau physical test awak nak buat apa?
tensile madam. Hmm? Physical lah. Physical. Physical, SEM. Tapi tebal lagi SEM lah madam. physical ke? Ya. Kena tengok balik. Tebal lagi madam, tebal lagi. Untuk Memang part tak buat eksperimen. lagi, tapi you kena dah tahu lah sebab you punya objektif dah ada. And then you Kejap saya kena check start balik. dah tahu. Kena tengok balik you punya objektif, contoh mechanical, physical tu. Okay, mechanical tu apa? Physical apa? Testing apa yang relate dengan you punya projek lah. Okay. Dah kena start ni, jangan lambat. Bukan pergi buat Mechanical tu lab. tensile madam. Ha? Physical saya tak pastilah. Macam mana tak pasti budak material. Contoh untuk physical punya testing apa? Orang lain. Setakat saya tahu XLD lah madam. Betul ke? Doktor, make sure you kalau water absorption kira untuk physical. physical water absorption dia kira apa? Apa maksud physical properties? Physical properties apa? Okay, mechanical kita tahu kan, tensile semua tu kan. Untuk physical properties? Wait. Water absorption dia kira tak? Kira kot, saya rasa kira kot. Lain daripada water absorption, apa lagi boleh buat? Okay, water absorption boleh kan? Lagi density lagi? Apa lagi testing yang awak boleh buat? Hardness? Hardness mechanical lah. Impact test tu untuk mechanical kan. Physical apa lagi? Solvura tu masuk bawah apa? Dah kira biodegradable punya testing kan? So maksudnya awak kena tahu, bila awak buat objektif, awak kena tahu testing yang berkaitan lah. Mechanical ke, physical ke. Bila awak masuk dekat objektif tu physical, kenapa? Ada orang salah tekan ke? Okay, ada siapa lagi nak share dia punya projek?
Kita ada sejam lagi. Okey, untuk tajuk-tajuk yang lain sikit macam buat DOE ke apa tu, so maksudnya awak kena masukkan sedetail yang boleh lah berkaitan dengan awak punya projek. Macam mana awak nak buat, contohnya DOE awak nak guna method mana, kenapa awak pilih method tu, dengan dia punya design dia lah. Okey, parameter apa awak nak ni, apa ganti dengan apa tu awak kena mention lah supaya panel boleh faham. Kalau projek yang pelik-pelik sikit ni selalunya you kena sedetail yang boleh lah. Okay, contoh kat ni ada member awak cakap pasal Sweburyl kan. Sweburyl ni dia masuk bawah biodegradable punya testing kan. So apa kalau untuk Sweburyl, apa yang awak kena mention? Apa yang perlu ada? Berapa lama awak nak tanam dalam apa? Apa lagi detail apa yang kena masukkan? Azim awak buat Sweburyl ke? You all okay tak ni untuk FYP ni? Saya risau lah sebab ni dah minggu ke-6 kan? Dengan capstone lagi. So you kena pulun sikit lah. You all jumpa tak supervisor sebenarnya? Berapa kali seminggu you all jumpa supervisor? Ines, berapa kali awak jumpa supervisor? Dah jumpa supervisor? 3 kali. 3 kali. Okey lah. So far okey? Ada masalah sikit tu. Nanti jumpa saya. Okay, so far untuk yang bahan, ada yang ada masalah ke? Ke semua okey je? Saya nak kalau boleh, setiap minggu you all jumpa supervisor, discuss pasal projek lah. Jangan discuss benda lain pula. Lepas tu, keep track on your research lah. Jangan kalau kata awak tiba-tiba awak rasa macam tak faham ke, awak lost ke, jumpa supervisor. Ada yang takut dengan supervisor ke? Kadang-kadang lecturer ni, contoh macam saya, garang tu garang. Tapi rasanya tak makan orang pun. Ada yang tak boleh jumpa supervisor lagi sampai minggu ke-6 ni. Rasa polimer okey kan? Bahan okey? Ishak mana Ishak? Shalini, awak buat projek apa? Supervisor awak siapa? Supervisor saya Dr. Kaha. Dekaha, buat apa? Rubber? To investigate the impact of nanocellulose incorporation on structural, optical, thermal and mechanical properties. So, testing apa yang awak akan buat? Untuk structural SEM, untuk optical biodegradability dengan water absorption, untuk thermal DSC atau TGA, untuk mechanical tensile. Kenapa awak pilih testing tu? Sebab waktu I baca artikel kan, testing ni dapat banyak related artikel sebab I pilih yang ni. Ada tak testing yang di luar ataupun testing baru yang boleh awak buat? Untuk yang dengan tajuk awak lah. Kalau untuk optical, kita boleh je buat yang untuk UV radiation punya, tapi I tak sure macam mana nak buat. Lepas tu I tanya SVI, dia pun kata, doktor pun kata boleh je buat
biodegradability test. Macam tu. So bila you buat biodegradability punya test tu, maksudnya untuk method you kena tulis secara detail lah. Okay. Macam mana you nak buat dia, guna apa. So yang tu you faham dah Faham. Okay. So yang lain okay ke? Saya takut. Tapi kalau untuk method dengan ni, you all boleh jumpa I personal je untuk tanya. Nak kata I bagi 100% ni tak, maksudnya I boleh bagi cadangan lah. So you boleh jumpa supervisor untuk discuss, make sure apa-apa projek ni sebenarnya you dengan you punya supervisor tau. So ambil untuk SEM 1 dengan SEM 2 ni untuk you ambil sebanyak boleh ilmu daripada you punya supervisor untuk buat research. Kalau you tak jumpa supervisor, macam mana you nak dapat input daripada supervisor? Tapi bila you nak jumpa supervisor, you kena baca dululah. You kena cari maklumat sikit untuk dapat lagi banyak maklumat. Kalau you pergi dengan kosong, lecturer pun akan marah lah macam tu. Okay, semua Ada yang nak tanya ke? Next week kita punya jadual apa? Untuk presentation kan? Tapi untuk polimer, Viva minggu ke-12 kan? Betul tak? So, nanti I discuss balik dengan Dr. Salmi sama ada untuk presentation yang minggu depan tu perlu untuk polimer atau bahan sahaja. Nanti kita orang akan bagi tahulah untuk yang tu. Boleh? Nak tanya apa? Syahrini tanya pasal Viva. Ya, kenapa? Okey, macam ni. Sebab sekarang sepatutnya you all kalau ikut perancangan awal, bahan dengan polimer sama. Maksudnya Viva minggu ke-9. So, untuk minggu ke-9 dia punya presentation lain. Untuk minggu ke-12 presentation dia lain lah. Okay, untuk yang budak polimer, sebab minggu ke-12 kan you all punya presentation kan? So kena betul. include. So kena include semualah sampai chapter 4. Chapter 4 tu expected result lah. Untuk bahan, minggu depan Dr. Salmi akan terangkan balik pasal untuk Viva. Untuk polimer yang maksudnya kalau polimer dia akan buat chapter 1 sampai chapter 4 dan dia akan Viva kan. So maksudnya you kena discuss ataupun kena Viva pasal dia punya proposal lah. Untuk bahan, sebab you all punya presentation adalah untuk minggu ke-9, maksudnya you just hantar 5 or 6 pages yang ikut format Dr. Salmi bagi tu. So you kena present apa yang you buat lah. Tapi kalau ikut secara logiknya, Viva tu akan include semualah. Akan ada problem statement, akan ada objektif, akan ada method apa awak nak guna, akan ada expected result juga. Okay. Ada yang nak tanya lagi ke? Dan saya rasa untuk polimer, saya tak sure you all kena buat tak yang page sampai 6 pages tu. Yang tu kena rujuk balik dengan Dr. Teh lah. Rasanya you all buat terus kot untuk chapter 1 sampai chapter 4.
Tapi budak bahan pun memang kena buat juga chapter 1 sampai chapter 4. Tapi untuk penghantaran minggu ke-9 tu hanya 5 ke 6 pages yang Dr. Sami bagi format tu lah. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Semua dah isi attendance ke? Doktor, Hmm. untuk lab, saya ada isi borang lab sebab saya buat kat Dragon. Jadi borang yang ada tu boleh ke saya upload yang dah ada je? Ataupun Macam mana? nak sama format yang doktor bagi? Okey, sepatutnya yang format yang kita orang bagi tu you all kena isi juga sebab benda tu untuk filing sekali. Tapi yang tu sign supervisor dengan technician je kan? Kena isilah yang tu. Sebab format yang kami bagi tu sebab ada detail semua kan. Tak kisah awak nak buat kat Dragon ke, awak nak buat kat Muhibah ke. Sebab Dragon rasa form dia sama juga kan? Ke lain? Sama, cuma yang dekat yang doktor bagi tu ada tambahan satu lagi lebih. Ada extra lebih. Sebab sepatutnya sebabkan borang tu kami ambil benda yang sama cuma untuk bahan kita orang ada tambah supaya benda tu lagi ni lah. So better isi jugalah. Okey. Okay, ada soalan lagi berkaitan dengan FYP. Saya nak ingatkan supaya you all buat betul-betul untuk SEM 1 ni sebab SEM 1 ni selalunya senang untuk skor. So sayang tau 2 jam kredit kalau awak tak dapat A. Okay, saya bagi balik QR code tadi. Siapa yang tak isi lagi? Nanti kalau dah siap untuk expected result dengan method, nak tunjuk kat saya pun boleh. Saya tengok. Bukan check detail lah. Saya just boleh komen yang saya boleh roughly komen lah. Sebab untuk semua, saya tak tahu untuk semua projek. Jadi secara roughly saya boleh komen lah. Okay, dari segi teknikal punya lah. Okay, ada soalan lagi? Zamir ada Zamir? Kenapa saya tak boleh nak tengok? Okay, boleh dah. Saya nak scroll side. Nurul mana Nurul? Ya, doktor. Awak buat projek apa? Pasal recover carbon black dengan polypropylene. Tapi recover carbon black tu saya buat treated dengan untreated. Maksudnya polimer composite jugalah. Ya. Mechanical?
testing? Mechanical testing. Buat Buat apa SEM, tensile? SEM tensile dengan 4 probe. So kalau awak perasan ramai kan akan guna tensile kan. So you all kena rancang dari awal sebab nanti queue tensile tu sangat panjang. Dan awak kena ingat setiap sampel yang awak buat tak semestinya result dia berjaya. Ada kadang you kena repeat balik. So you all kena rancang dari awal. Bila nak buat tensile, kalau result tak okey, awak nak repeat bila. So kena start dah kot, start merancang. Doktor Jangan nak tanya kalau macam untuk method kan, kalau macam SEM tu kita nak mention apa je selain macam parameter tu? Parameter maksudnya? Maksudnya dah dekat dalam penulisan kita tu kita nak cakap pasal apa je sebab doktor kata tadi SEM, awak hanya perlu masukkan number machine mana awak nak gunakan, SEM kan? So, ya. awak nak buat kat mana? Kat Muhibah. Muhibah, awak tengok machine dia nama apa? Jenis apa? Lepas tu kalau awak kena code ke tak code? Kalau code awak nak coating guna apa? Bahan apa? Machine mana? Tu je. Macam tadi kan je saya buka balik contohnya macam ni kan dia kata dia nak guna, it depend lah awak nak tengok microstructure ke awak nak tulis doktor slide tak nampak. Slide tak nampak? Sekejap Sekejap saya stop dulu, saya buat balik. Sekejap. Kenapa benda ni tak ni Sekejap saya buka balik sebab rasa dia tak ni. Okay, nampak tak? Nampak. Dah. Ke tak nampak? Nampak. Okay. Dia untuk method ni depend lah kalau awak nak kata nak tulis. Okay, kalau di sini kata apa dia buat apa? Scanning electron microscopy kan? Sebab kalau awak buat dua-dua, so dia benda ni depend kepada awak, depend pada projek juga. So dia kata ni dia beritahu SEM dia guna model apa. And then dia kata untuk sample preparation first dia polish dulu. Lepas tu dia coat dengan platinum. So kalau awak punya case adalah buat apa? Polymer composite kan? So awak macam ni, kalau awak punya, awak kena beritahu model apa, lepas tu awak coating guna, maksudnya untuk yang sample polish tu tak perlulah. Awak just mention apa? Kena coating tak? Awak punya sampel. Sebab kalau macam saya punya sampel, saya pernah buat CNT dengan phenolic, saya tak coating sebab dia dah ada CNT dalam tu. So depend kepada awak punya sampel lah. Sama ada kena coating atau tak. Walaupun polimer. Okey doktor. Lepas tu kalau kata
awak nak ukur saiz pula, awak nak kena guna image J, awak mention lah awak guna image J kat situ. Saya prefer pada yang ada 3.41 ni lah. Tapi depend pada projek juga. Sebab setengah projek, dia just seringkas yang boleh macam tu je. Awak tak perlulah SEM tu, bla 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 apa. Just bagi tahu mesin apa, model apa, kod pun sama. Coating guna mesin mana, model apa, kod dengan apa. Tu je. Okey, lain okey ke? Lima minit lagi kita ni. Nurul Ain. So jelas macam mana nak tulis method dengan expected result? Nurul Ain ni ada? Ada, Doktor. Awak buat projek apa? Dengan siapa? Dr. Fahana Hayazi. Awak buat projek? Integrity Assessment of Reforming Gradient Tube. Okay, so testing apa yang method apa awak buat dan testing apa awak guna? XRD, hardness, dengan SEM. Hardness awak guna hardness apa? Rockwell. Rockwell. So kita punya mesin okey ke Rockwell? Tak pastilah, Doktor. So maksudnya bila you all nak guna benda tu, you all kena check siap-siap lah dia punya availability lah. Okey, Doktor. Okay. So lain ada nak share ke dia punya testing apa? Okay, kalau tak ada apa soalan, kita stop kat sini lah. Kita punya ni hari ni. So, kalau nak tanya soalan ke apa, boleh jumpa saya personal lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ke ada soalan ke? Okay.